Okey, hai. Saya akan kongsikan bagaimana cara untuk memuat turun apps financial calculator di dalam sama ada di dalam laptop anda ataupun dalam smartphone anda melalui paparan Android apps. Okey, caranya begini. Okey, ini adalah paparan menggunakan BlueStack apps player di mana saya telah install dalam laptop saya. So jika anda perhatikan di sini, anda akan lihat ikon financial calculator apps di dalam laptop saya. Dan selain daripada itu juga kita boleh menggunakan WhatsApp hanya dengan menggunakan laptop. Selain itu kita ada Yahoo Messenger dan sebagainya. Ada banyak lagi contoh-contoh. Okay. Semua apps yang kita boleh download menggunakan Android, menggunakan apps Android apps di dalam laptop. Alright. So kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana kita mahu install ataupun download application financial calculator. Tujuannya adalah untuk mengira loan calculator ataupun mengira jumlah amortization untuk pinjaman anda nanti. Okey, baiklah. Okey, sekiranya anda lihat dalam button search, anda boleh melakukan carian. Sebagai contoh, jika anda ingin memuat turun ataupun download financial calculator, so anda lihat di sini, saya cuba type financial calculator. Alright. So paparan ikon ini akan keluar dalam screenshot laptop ataupun smartphone anda. Jadi anda perlu klik dan download, seterusnya anda perlu install paparan tersebut. So dalam konteks ini saya telah pun download dan install dalam laptop saya. So saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk menggunakan apps financial calculator. Alright. So di dalam financial calculator sebenarnya terdapat banyak features yang anda boleh gunakan. Termasuklah loan calculator ataupun calculator biasa. So anda boleh tengok di sini, anda boleh lihat di sini calculator. So ini adalah paparan calculator. Dan anda boleh lihat di sini bagaimana cara untuk mengira loan pinjaman anda. Dan anda juga boleh melihat bagaimana cara untuk mengira compound interest calculator. So ini adalah satu tools ataupun calculator yang biasa digunakan untuk para investor ataupun para pelabur. Baiklah, saya akan kongsikan di sini bagaimana cara untuk kita mengira amortization. Amortization dalam bahasa Melayu bermakna pelunasan, lunas ataupun langsai. So sebagai contoh, sekiranya kita melakukan pinjaman dari pihak bank sebanyak 100,000 sebagai contoh selama 20 tahun, tapi di pertengahan pinjaman tersebut, sebagai contoh dalam masa 10 tahun kita mahu surrender ataupun kita mahu bayar lump sum, full settlement. So bagaimana cara pengiraan amortization? So nanti saya akan terangkan, saya akan kongsikan kepada anda. Baiklah. So sekiranya anda telah pun install dalam smartphone anda ataupun laptop anda, anda boleh klik pada loan calculator. Dan saya akan kongsikan bagaimana cara untuk kita mengira amortization bagi pinjaman ASB, pinjaman sijil ASB sebanyak, sebagai contoh, 200,000. Dan kita akan letakkan di sini jumlah interest rate. Jumlah interest rate sebenarnya
jika kita surrender di pertengahan proses pinjaman tersebut, buat masa sekarang bank akan kenakan interest rate sebanyak 5.2%. Okey, 5.2%. Ini dengan mengambil kira BLR semasa. BLR semasa untuk tempoh sekarang adalah 1.65 BLR. Dan jika anda lihat loan term sebagai contoh, saya mengambil kira 25 tahun. Ini adalah jumlah tahun maksimum untuk pinjaman ASB. Dan saya hanya perlu tekan button calculate. Okey, anda akan lihat di sini berapa bayaran monthly. So lebih kurang sebanyak 1,1152.60. Okey. Dan ini adalah merupakan total payment. Total payment bermakna dengan pinjaman ASB sebanyak 200,000 pada penghujung 25 tahun nanti, sebenarnya anda perlu menjelaskan sebanyak 357,780. Ini adalah jumlah 200,000 ditambah dengan total interest. Total interest. Dan bagaimana cara untuk mengira amortization? So kita hanya klik pada amortization. So di sini anda akan lihat number. Ini adalah jumlah bilangan bulan. Ini adalah amount yang anda perlu jelaskan setiap bulan ataupun monthly installment. Dan jika anda lihat di sini, okay, anda akan perhatikan ini adalah baki ataupun balance. So di tengah-tengah ini adalah interest berserta dengan principal. Jika anda melakukan pinjaman, sebenarnya inilah dia interest dan inilah dia jumlah principal. So sebelum ni kita telah pun mengira pinjaman kita selama 25 tahun. Jadi 25 tahun sebenarnya kalau dikonvertkan dalam jumlah bulan adalah sebanyak 300 bulan. Right. So apa yang ingin saya kongsikan di sini, bagaimana sekiranya jika pelabur, jika anda surrender ataupun tarik diri dari meneruskan pelaburan ASB anda. Saya mengambil contoh pada tahun yang kelima. Pada tahun yang kelima bermakna sekitar 60 bulan. Okey. Sebenarnya ini adalah jumlah baki dari nilai 200,000 tadi, dan ini adalah jumlah baki yang anda perlu jelaskan kepada bank sebenarnya dalam masa 60 bulan sekiranya anda surrender. Okey, baik. Mungkin anda tertanya-tanya, nilai sebegini adalah nilai yang amat besar, tapi bukan ini jumlah yang sebenarnya jika kita pinjam sebelum ini 5 tahun yang lepas, jumlah pinjaman ASB adalah sebanyak 200,000, dan ini adalah jumlah baki yang kita perlu jelaskan kepada bank sekiranya kita surrender, dan jumlah 200,000 tersebut akan kita perolehi. Tetapi caranya kita akan mengira berapa jumlah wang yang bank akan jelaskan, akan dipanggil payback, akan diserahkan kepada kita, kepada pelabur setelah kita menamatkan pelaburan pada tahun yang kelima. Sebenarnya dekat sini jika anda perhatikan 177,721. Dan saya akan gunakan kalkulator untuk mengira 200,000. Tolak 177,721.
So sebenarnya inilah nilai yang bank akan serahkan kepada kita. Payback, payback, money payback from bank mana sejumlah 22,000. Alright. So jika anda perhatikan, jumlah ini adalah nilai yang bank akan berikan kepada kita sekiranya kita surrender pada tahun yang kelima. Okey. Sebenarnya nilai 200 itu adalah nilai sijil yang diberikan kepada kita bila kita mohon pinjaman ASB. Sebagai contoh, kita mohon dari Maybank, salah satu panel bank yang menawarkan pinjaman ASB. So setelah kita surrender pada tahun yang kelima, selain daripada pelabur memperolehi nilai dividen 8% sebanyak 16,000, so ditambah dengan jumlah payback sejumlah 22,000, dan ini adalah jumlah kasa yang bakal kita perolehi sekiranya pelabur surrender pada tahun yang kelima. So diharap perkongsian ini dapat memberi pencerahan kepada anda bagaimana cara untuk menggunakan financial calculator dalam smartphone ataupun laptop anda. Okey. Dan sekiranya anda berminat untuk melakukan ataupun menggandakan pelaburan ASB anda ke suatu nilai yang maksimum ataupun dengan memperolehi profit yang tinggi, okey, anda boleh layari www.cikguimran.com/asb. So di sana saya akan berikan beberapa video perkongsian, dan sekiranya anda berminat untuk mendapatkan teknik pelaburan gandaan ASB, anda boleh membaca artikel ataupun melihat page tersebut. So diharap sedikit sebanyak memberi pencerahan kepada anda. So sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.